punca daripada sumber air kotor. Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat ihsan, ingat Global Ihsan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang pendengar IKIM FM, inspirasi Ramadan Anda. Ramadan Al-Mubarak menghantarkan saat-saat yang bernilai emas dalam perjalanan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita memilih satu waktu untuk dipersembahkan amal ibadah yang terbaik, maka inilah waktunya. 11 bulan yang lain yang telah kita lewati, yang telah kita jalani, harus menghantarkan kita berupaya untuk berprestasi amal ibadah di dalam bulan ini. Sememangnya Ramadan Al-Mubarak adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan kepada umatnya baginda Nabi SAW. Yang ternyata hujung-hujung apabila keluar menjadi alumni Ramadan, kita berupaya untuk menghadirkan kepribadian yang terbaik supaya kita hidup mampu untuk melaksanakan taat kepada Allah Jalla Jalaluh dan mengikuti jalanannya baginda Nabi SAW. Inilah di antara inti yang telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Di dalam bulan Ramadan, mereka sanggup untuk menampilkan, untuk memperlihatkan betapa mahalnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat intan termahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan, itulah iman dan Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas titipan itu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Di dalam Ramadan Al-Mubarak, kalau kita singkapi sirah dan sejarahnya, semalam ada kita sebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Dan terselit di situ peristiwa agung, iaitulah Perang Badar, Ghazwah Al-Badar. Dan bagus juga kalau kita telusuri Perang Badar ini untuk diangkat, memberikan inspirasi kepada kita dalam perjalanan ke depan. Perang Badar ini satu perang yang berlaku, perang besar, yang berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Berlaku pertembungan di antara 1000 kaum musyrikin dan 313 orang, satu riwayat. Ada riwayat yang lain mengatakan 314 orang daripada kaum muslimin, yang kebanyakannya daripada golongan Ansar. Dan ada riwayat kecil yang harus kita tahu betapa 313 orang kaum muslimin itu, mereka itu hanyalah bermodalkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 ekor unta yang digunakan oleh 313 kaum muslimin itu, mereka bergile-gile naik dalam perjalanan untuk berhadapan dengan ribuan kaum musyrikin pada ketika itu. Asalnya peristiwa ini adalah tidak berniat untuk berlaku peperangan sebenarnya. Baginda Nabi SAW menyekat kafilah daripada Syam ke Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan asalnya untuk menyekat barang dagangan. Tidak bermaksud untuk perang sebenarnya, tetapi konfrontasi yang berlaku sehingga kan Abu Sufyan yang ketika itu belum Islam telah menghantarkan utusan kepada Quraisy yang keluar untuk melindungi mereka, lalu berlakulah peperangan.
Tapi harus kita ingat, sebelum tercetusnya perang Badar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajukan pandangan untuk minta pandangan daripada para sahabat sama ada ingin perang ataupun tidak. Ini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia sekalipun, mengajukan minta pandangan daripada para sahabat. Ia adalah bentuk akhlak yang termulia. Walaupun kita memiliki kedudukan, pangkat yang tinggi, dimuliakan, tetapi itu tidak menghalang kita daripada mesyuarah, ajak bincang, tanyakan pendapat kepada kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman, bagaimana hemat kalian sama ada kita berperang. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhadapan dengan kaum musyrikin ini. Dan natijahnya berlakulah perang Badar yang mengakibatkan umat Islam memilih untuk berperang dan dianugerahkan kemenangan walaupun dengan kuantiti yang sedikit. Dan itu tidak mudah kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda pada ketika itu sedang berpuasa. Tidak menghalang mereka daripada terus mempersembahkan yang terbaik. Kalau inilah yang diperintahkan Allah, ini mahunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersamamu ya Rasulullah. Ikrar para sahabat untuk senantiasa terus bersama Rasulullah. Selangkah Rasulullah ke depan, selangkahlah kami ikut. Ke kiri Rasulullah, ke kiri kami. Ke kanan Rasulullah, maka ke kanan kami. Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Kita yang mengaku ittiba'ur Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Rasul telah menggariskan kepada kita bagaimana nak diatur perjalanan kehidupan ini. Apa hikmah ibrah yang boleh kita ambil daripada perang Badar ini yang berlaku di dalam bulan Ramadan? Saat ini kita sedang menahan lapar, saat ini kita menahan dahaga kita. Dan ini lil ibadah kerana Allah. Dan itu insya-Allah, kalaulah kita niatkan pengorbanan kita saat ini hanya kerana Allah, hadirnya ketenangan, hadirnya kenyamanan, kebahagiaan akan terlakar di situ. Di antara hikmah daripada perang Badar itu adalah satunya menguatkan kedudukan Islam di Madinah. Tersebar ke mana-mana, kaum muslimin berjaya mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya jauh berganda. Tapi umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka diangkatlah Islam yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu sebagai satu yang harus dikagumi, yang harus disegani. Dan itu sebenarnya berawal daripada perjuangan yang lebih panjang ke depan itu untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang keduanya yang boleh kita ambil adalah tentang hidup itu tidak akan pernah sunyi dengan ujian. Para sahabat baginda Nabi SAW memperlihatkan mereka itu dekat dengan Allah dan ada sebahagian sudah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi SAW, tidak terlepas daripada diuji oleh Allah. Rasul diuji, para sahabat diuji. Kalau kita mengharapkan kita tidak diuji, maka carilah dunia yang lain. Bukan di sini tempatnya. Di sini selangkah berjalan datang ujian. Selangkah lagi datang lagi ujian. Maka hidup itu penuh dengan ujian yang harus kita tampilkan supaya benar memilih jalan yang terbaik. Jalan kebaikan. Islam harus dipertahankan. Ini yang ketiga. Walau bagaimana keadaan pun orang Islam itu diajarkan berprinsip mempertahankan Islam itu bukan agendanya pribadi. Ini terlakar kepada kepribadian baginda Nabi SAW. Tadi disebutkan Rasulullah sempat mengutarakan, minta pandangan daripada para sahabat. Bagaimana wahai sahabatku, sekian. Rasulullah tanyakan. Itulah yang dijawab oleh para sahabat dalam bentuk ikrar. Ya Rasulullah, kami meyakini apa yang engkau perintahkan kepada kami, apa yang engkau suruh kami, maka disitulah kami berada ya Rasulullah. Islam adalah tentang Allah. Islam adalah tentang melunaskan kewajiban untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang daripada Allah. Bukan untuk menghantarkan kepada kepentingan pribadi. Dan inilah di antara kalau kita lihat-lihat daripada juzuk yang diajarkan daripada Ramadan. Betapa Ramadan itu mengajar kita untuk melihat di antara satu sama lain.
Kalau kita dapat iftar, sahur dengan makanan yang enak, lihatlah jiran-jiran kita itu barangkali berlapar. Ada yang tidak mampu untuk membeli juadah berbuka puasa, lihatlah juga. Supaya kita akan menghadirkan suasana yang harmoni dalam karya kita. Di manapun tempat kita berada. Islam mengajarkan itu. Ramadan memuatkan itu, kurikulum Ramadan. Ramadan itu kan madrasah. Kalau disebutkan madrasah, artinya sekolah. Kalau ada sekolah, ada kurikulum. Kurikulum Ramadan itu adalah tentang bagaimana kemampuan kita melihat kepada orang lain. Islam itu bukan sekadar kita saja, tetapi sejauh mana diukur kualiti kita dengan orang lain. Ada sifat iman itu hablum minallah. Ada sifat iman hablum minan nas. Hubungan dengan Allah. Salat, zikir, kiraatul Quran, lain sebagainya. Tapi ada sifat iman yang terukur pada dimensinya hablum minan nas. Horizontal, hubungan dengan manusia. Ada orang Masya Allah ibadahnya bagus, salatnya rajin ke masjid. Tetapi jirangnya lapar, jirangnya bermasalah. Kadang-kadang jauh. Ini sifat yang harus kita jauhi. Lihatlah kiri dan kanan kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita itu. Dan daripada peristiwa Ramadan melalui Perang Badar juga, betapa pentingnya perancangan rapi dan juga berstrategi. Mentang-mentang maksud dan tujuannya baik, tetapi bukan sembrono, bukan hentam kromo. Harus disusun perjalanan. Begitu jugalah untuk kita capai apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Urusan perniagaan baik, perjalanan, pelajaran, apapun yang kita lakukan saat ini. Harus ada strateginya, harus ada kemampuan untuk melakukan perancangan yang baik. Dan ini yang diajarkan dalam agama kita. Rasulullah SAW di setiap siri peperangan yang berlaku, kebijaksanaan Rasulullah mengatur, kebijaksanaan Rasulullah menguruskan apa strategi yang harus kita gunakan untuk memastikan kejayaan itu diberikan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir adalah meletakkan kebergantungan mutlak kepada Allah. Apa maksudnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Apapun yang kita lakukan, tetapi tetap berhujung kepada keyakinan kita serahkan dalam bingkai tawakal kepada Allah SWT. Kita beramal ibadah, kita berpuasa, maka diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ada bahagian kebaikan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kisah Perang Badar ini akan mampu memberikan kepada kita semangat, memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Terus istiqamah dalam jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita pulang mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Tazkirah Ramadan IKIM FM, inspirasi Ramadan anda mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tahukah anda bahawa setiap hari lebih 1,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor? Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Nuzul Al-Quran. Sejarah Nuzul Al-Quran iaitu penurunan wahyu Al-Quran merupakan sebuah sejarah yang hebat menjadi panduan dan perlembagaan kepada seluruh umat Islam. Nikmatnya Ramadan ini, Allah menyediakan ganjaran rahmat, maghfirah serta pembebasan daripada api neraka dan banyak lagi ganjaran lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 2 yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya mengenai datangnya dari Allah dan mengenai sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Sadaqallahul Azim. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam bahasa Arab, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.
Al-Quran diturunkan selama tempoh 23 tahun secara mutawatir dan ayat-ayat Al-Quran juga diturunkan berdasarkan beberapa peristiwa yang berlaku. Oleh itu, amalan memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini amatlah digalakkan. Membaca, mentadabbur dan mengamalkannya. Al-Quran juga merupakan penawar dan penyelamat kita daripada pelbagai kerosakan. Kesan Al-Quran dalam kehidupan kita adalah mendapat ketenangan di dalam hati dan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Al-Quran mempunyai banyak hikmah yang tersurat dan tersirat di dalamnya dan orang yang sentiasa melazimi akan bertambah keberkatan di dalam kehidupannya dan orang sekelilingnya akan mendapat kesan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sifat kecintaan kepada Al-Quran dan seterusnya mengurniakan kepada kita zuriat-zuriat yang sentiasa melazimi Al-Quran agar pada hari akhirat nanti Al-Quran akan datang sebagai pembantu atau pemberi syafaat kepada kita. Bersama kita semarakkan kecintaan kepada Al-Quran. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. Sungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir dalam batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak untuk memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan solat melainkan sedikit sekali. Ayat ini mendedahkan sifat yang berakar umbi dalam diri golongan munafik, iaitu sifat penipu, berbohong dan berdusta. Penipuan, pembohongan dan pendustaan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat sepanjang keberadaan mereka di bumi Madinah menjadikan mereka menyangka bahawa mereka telah berjaya memperdaya Rasulullah SAW dan umat Islam. Lebih-lebih lagi apabila melihat tiada sebarang tindakan terhadap mereka. Sedangkan pada hakikatnya Allah lebih tahu siapa mereka sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW dan sebahagian sahabat juga mengenal mereka. Dalam ayat ini sendiri Allah telah memberikan tanda-tanda golongan munafik ini. Pertama, perlakuan mereka dalam solat. Orang munafik apabila melakukan solat, perbuatan mereka menampakkan kemalasan dan sikap acuh tak acuh dalam menyempurnakan solat. Ini disebabkan mereka bukan solat kerana Allah, tetapi kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang Islam. Jangan nanti sampai dikatakan mereka tidak Islam. Mereka solat dalam keadaan riak dan mereka tidak pernah ikhlas dalam melakukannya. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam mestilah sentiasa berusaha memperbaiki solat kita, memperbaiki pelaksanaan rukun-rukun qalbi, fi'li dan qawli, ditambah lagi dengan solat-solat sunat rawatib untuk menampal kelemahan dan kesilapan dalam solat fardu. Istiqamah dengan solat berjamaah di masjid, apatah lagi kekhusyukan yang sentiasa ditambah baik dari hari ke hari. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Ramadan, bulan yang melimpah ruah rahmatnya. Bulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam berpuasa. Adanya malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran kerana Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Bacalah Al-Quran selalu dan fahami maknanya.
Salam Nuzul Al-Quran daripada IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Amboi Mamu, muka ada senyum. Oh Nora, Alhamdulillah Nora kenalkan zakatpenangtoyou.com ni mudah sangat tunai zakat. Hujung jari je. Betul Mamu, senang kan dengan zakatpenangtoyou.com ni? Tahu ni Nora, kadar zakat fitrah kalau makan beras tempatan RM7, beras putih import atau beras perang RM14 dan RM21 kalau makan beras wangi atau beras basmati. Pandai Mamu. Mudah, senang di zakatpenangtoyou.com. Berkat. Ikuti kami di Instagram ikimfm.my. Di talian dah pun berjaya seorang pemanggil temusi talian kami. Kita bersama dengan siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fan Fauzia. Dari mana tu? Dari Teluk Intan, Perak. Cerianya suara. Seciri orangnya mungkin saya rasa ya. Okey. Baik Puan Fauzia nak tanya ni. Dah berapa kali dial ni? Senang ke tidak nak temusi talian konti IKIM FM ni? Ya, banyak kali cuba susah. Susah. Hari ni nak ada rezekinya rezeki. Hari Nuzul Quran tu 17 Ramadan rupanya berpihak kepada Puan Fauzia. Apapun pusingan pertama dah berjaya untuk tembusi talian kami. Kita tengok pusingan kedua berjaya ke tidak Puan Fauzia kita ni. Tera tak tera orang Perak kita ni nak jawab soalan. Okey. Dengarkan soalan dengan penuh teliti dan Puan Fauzia kena jawab dalam masa 10 saat. Buzzer akan dibunyikan. Soalannya, dalam Islam aku tenang, itu adalah tajuk yang dibincangkan oleh seorang tetamu dalam rancangan Islam Agamaku pada minggu ini. Soalannya, siapakah penerbit bagi rancangan Islam Agamaku tersebut? Puan DJ Mona. Tak sempat nak bunyi buzzer, dia dah cakap dah. Tak nak tukar ke? Ada masa lagi? Allah. Okey, yakin sangat tu. Yakin benar orang Perak cakap ya. Kita tengok bunyi apa yang selayaknya untuk Puan Fauzia terima. Puan Fauzia, itulah tadi saya tanya nak tukar ke tidak. Puan Fauzia macam yakin sangat dengan jawapan tu. Jadi bunyi untuk Puan Fauzia reda je lah ya Puan Fauzia. Alhamdulillah. Tanya. Bunyi tepuk tangan tu maknanya betul lah tu. Terima kasih Titi. Sama-sama. Dan Puan Fauzia baru saja memenangi wang tunai berjumlah RM250 untuk kuis inspirasi IKIM FM. Tahniah Puan Fauzia. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Puan Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemanggil kita dah pun berjaya jawab dengan tepat. Dan esok sebenarnya adalah hari terakhir untuk kuis inspirasi IKIM FM. Mana tahu ada rezeki anda untuk mencubanya esok dalam slot inspirasi pagi 6 hingga 10 pagi. Esok anda akan bersama dengan Taizo Alexander, Luke dan Pian menangi wang tunai RM250. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Rindu pada ayah dan ibu yang telah pergi meninggalkan kita? Ramadan kali ini hadiahkan pahala berterusan dan mencurah-curah untuk mereka dengan berinfak kepada dana pembinaan surau As-Sabirin Seksyen 8 Timur Shah Alam. Berinfaklah, rezeki berganda-ganda juga menanti anda. Berinfak sekarang ke tabung pembinaan surau As-Sabirin Seksyen 8 Timur Shah Alam. Nombor akaun Bank Islam 1203-8010-133465. Saya ulangi, tabung pembinaan surau As-Sabirin Seksyen 8 Timur Shah Alam. Nombor akaun Bank Islam 1203-8010-133465. Raikan Ramadan dengan pembaharuan ilmu dan kebijaksanaan. Dapatkan buku Fasting in Islam, Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dan pengajaran dari pelbagai dimensi yang mengupas isu pembaziran, perihal Ramadan, tarbiyah, intelek puasa dan lain-lain isu yang berkaitan Ramadan. Anda boleh dapatkan combo buku Madrasah Ramadan dengan harga RM48 atau combo ketiga-tiga buku Ramadan dengan harga RM63 sahaja. Beli di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. WhatsApp 011576954000 untuk bantuan. Rebut promosi istimewa sempena bulan Ramadan sehingga 4 April 2024. Sambutlah Ramadan dengan ilmu yang bermakna. Mawib menawarkan bantuan persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap.
tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Apa yang saya nak katakan ini semua orang tahu, tetapi berapa ramai di antara kita yang benar-benar menghayati. Kalau kita hayati, tak ada kita petikai, tak ada dah kita terlalu sedihkan sangat. Sedih juga tapi sikit je, nipis je sedihnya. Tentang apa ti? Tentang ni lah pendengar ni, dengar nak cakap ni. Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuannya. Sebanyak mana pun ya ujian yang mendatang, yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita, tak pernah tinggalkan kita sendirian ya. Allah tu dia sentiasa bersama kita setiap langkah kita ya pendengar, diiringi dengan kasih sayang Allah. Cumanya kita ni je yang antara sedar atau tidak kerana menyesali takdir. Kita rasa menyesal sangat dengan takdir, kita rasa Allah tak sayang kita kan. Tak ada langsung belas kasihan dari Allah. Kita rasa macam tu. Hakikatnya tidak ya. Kita rasa Allah tak sayang kita. Seolah-olahnya begitu. Sebab apa? Bagi ujian tu berat sangat dan banyak pula tu, banyak kali pula yang berat-berat tu kan. Pada hakikatnya lakaran takdir Allah adalah untuk mengangkat darjat kita. Jadi bersyukurlah dengan setiap lakaran Allah. Pasti di hujungnya menanti kita adalah pelangi yang indah. InsyaAllah. Betul. Yakin ya. Tak dunia kat akhirat. Ataupun kat dunia dapat, akhirat pun dapat. Dan tentunya bila dapat di akhirat itu lebih lagi. Ada pula yang kata, jenuh lah nunggu akhirat tu, zaman bila lah kan. Memanglah tak tahu bila. Tahu senang lah kan. Sebab tu yang penting janji Allah itu pasti. Sebab kalau nak digambarkan 100% ya, satu nikmat yang kita dah rasa atas dunia, yang ada rasa macam best sangat ni, dapat makan sedap, merasalah pergi jalan-jalan, pakai baju cantik, dapat beli tu beli ni, adalah 1-2 barang yang mahal, itu pun dah rasa nikmat sangat kan. Sedangkan 99 nikmat yang lain tu kat mana? Semua tu dalam syurga. Kalau nikmat yang kecil ni pun dah rasa macam best sangat. Bayangkan 99 nikmat Allah di syurga di akhirat nanti tu dalam bentuk macam mana ya. Sebab itulah lambat, tetapi bila dapat tak terkata di kita nikmat Allah tu nanti. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Siangnya setulus siang, malamnya dia sekudus kian. Syadu menusuk sanubari nan rindu. Tinggalkan kekeruhan, datanglah kejenihan, penuh syukur gembira, kena mengharap kurnia Tuhannya.
terpandang di hati dengan wajah yang indah, tanda bermula pesta ibadah.